Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang berbahagia ini sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk meneruskan kuliah kita. Cuma kuliah kita pada pagi ini tak boleh panjang sebab saya ada program seminar di universiti. Jadi walau bagaimanapun kita ambil juga kesempatan untuk kita mengadakan kuliah kita, terutama untuk ditahsinus salah, untuk kita memastikan supaya solat kita itu solat yang sempurna, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi tajuk kita adalah solat ketika sakit. Sebab perkara ini kadang-kadang tidak diambil berat, terutama oleh orang yang sakit. Sepatutnya semakin sakit, semakin dekat kita kepada Allah Ta'ala, semakin kita memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi malangnya apa yang kita dapati, kadang-kala apabila seseorang itu ditimpa musibah kesakitan, dia lagi jauh daripada Allah. Dia tidak menunaikan salat. Bahkan kalau kita menziarahi di hospital, kita akan dapati di mana ada orang yang memang tidak ataupun mengabaikan terus solat dengan alasan susah nak melakukan solat sedang sakit. Sedangkan kita mengetahui bahawa Islam ni inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ni mudah. Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kepada kita dalam melaksanakan agama. Cumanya kita kena berdasarkan kepada ilmu. Itu yang paling penting sekali. Supaya kita dapat melaksanakan berasaskan kepada ilmu. Apatah lagi solat ini satu ibadat yang memang tidak boleh ditinggalkan dalam apa keadaan sekalipun. Hatta ketika sakit. Namun begitu, cara menunaikan solat itu sahaja yang berbeza, iaitu mengikut kemampuan yang ada pada kita. Tetapi dengan alasan sakit nak meninggalkan solat, maka ia tidak dibenarkan sama sekali. Hukum syarak tidak membenarkan untuk meninggalkan solat. Sebab solat ni satu ibadat yang tidak boleh ditinggalkan kecuali seseorang itu hilang akal, gila, baru boleh tinggal. Atau seseorang itu belum baligh, atau seseorang itu terlupa, tak sengaja, maka itu adalah kes-kes yang termasuk dibenarkan. Kerana dia tak sengaja, dia terlupa. Tetapi kalau sengaja nak meninggalkan solat, maka ia merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan ataupun dilarang. Contohnya kadang-kadang ada orang, dia dalam musafir, dia kata tak selesa lah, tak jumpa surau pun, tak jumpa surau masjid, balik qadha di rumah ya. Maka ini satu perkara yang juga berlaku dalam masyarakat kita yang tak sepatutnya berlaku. Bayangkan dalam keadaan dia nak qadha, tiba-tiba dia meninggal dunia terlebih dahulu, dia meninggal dalam keadaan maksiat. Meninggal dalam keadaan derhaka kepada Allah kerana dia tidak menunaikan kefarduan solat yang merupakan ibadah yang paling utama selepas daripada kita mengucap dua kalimah syahadah. Jadi di situ betapa kadang-kadang orang tidak mengambil berat soal solat ini. Sedangkan sihat solat ni, sihat pun kena solat, sakit pun kena solat. Kaya pun kena solat, miskin pun kena solat. Laki-laki pun kena solat, perempuan pun kena solat. Jadi maknanya no excuse. Kecuali macam yang saya telah sebutkan tadi, dalam keadaan yang tidak disengajakan ataupun yang tidak mampu dia kerana hilang akal dan sebagainya. Ataupun koma. Koma pun kalau dia sedar dalam dunia dia, maka dia tetap wajib laksanakan solat. Baik. Tuan-tuan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Hal ini kalau kita melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ada seorang sahabat Nabi nama dia Imran bin Husain. Acap kali saya sebut hadis ini sebab hadis ini menjadi satu dalil. Hadis ini menjadi satu dalil kepada wajibnya menunaikan salat dalam keadaan sakit. Iaitu hadis Imran bin Husain, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Iaitu an Imran bin Husain
daripada seorang sahabat nama dia Amr bin Husain. Dia satu hari dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kanat bi bawasir." Ya Rasulullah, dia kata, aku ada penyakit bawasir. Dia dah sakit. Contoh yang sakit bawasir. Dia mengadu kepada Nabi itu nak memberitahu kepada Rasulullah betapa kesukaran yang ada dalam menunaikan solat sebab sakit. Kita kalau buat puasa contohnya, kalau sakit tak apa, boleh buka puasa. Nanti qada lah nanti. Kan? Begitu juga kalau kita tak mampu untuk pergi haji, tak apalah. Sampai kita mampulah. Tapi dalam solat ni dia berbeza. Bila mana sahabat mengadu kepada Nabi bahawa dia sakit, bahawa dia kena penyakit buasir, maka bagaimana nak solat dia sakit? Kan? Kalau ibadat-ibadat lain akan diberi kelonggaran untuk meninggalkan ibadat tersebut. Digantikan pada hari yang lain contohnya. Macam puasa kita sebut tadi. Kalau sakit, tak larat, kan, nak makan ubat, maka boleh tinggal puasa. Tapi kena qada pada waktu yang lain. Tapi berbeza dengan solat. Walaupun sakit, tetapi tidak boleh sewenang-wenangnya meninggalkan solat dengan tujuan untuk qada pada waktu yang lain, maka ini tak boleh. Tak boleh. Bahkan orang yang meninggalkan solat seumpama ini, dia kira meninggalkan dengan sengaja. Walaupun dia sakit. Sebab itu bila mana seorang sahabat ni bertanya Nabi tentang sakit, Nabi jawab apa? Nabi kata, "Salli qa'iman." Solatlah kamu secara berdiri. Maknanya, Nabi mengajar cara-cara solat. Macam mana nak solat? Solat macam biasa. Walaupun kamu sakit, tapi kamu berkemampuan untuk berdiri. Sebab ada orang sakit, contohnya buasir, mungkin dia boleh berdiri. Kan? Tapi dia mampu untuk berdiri. Bila mampu untuk berdiri, Nabi kata, "Salli qa'iman." Kamu tetap diwajibkan untuk solat macam biasa. Solat dalam keadaan berdiri. Wa illam tastati'. Kalau sakit kamu yang menyebabkan kamu tak mampu untuk berdiri. Sakit kamu menyebabkan kamu tak mampu untuk berdiri. Wa illam tastati' faqa'idan. Maka ketika itu, hendaklah kamu solat secara duduk. Maknanya solat tetap kena solat. Ada orang nak berdiri pun tak mampu. Sakit. Maka bukan itu bermakna dia boleh meninggalkan solat. Sehinggalah sakit dia sembuh, nanti dia qada. Oh, tidak boleh begitu. Dia tetap kena meninggalkan solat dalam keadaan duduk. Wa illam tastati', kata Nabi. Sekiranya duduk pun kamu tak mampu, fa'ala janbit. Kamu salat secara berbaring, mengiring, secara tidur. Jadi maknanya di situ, Nabi SAW menyatakan bahawa apa yang boleh, begitu. Apa yang mampu. Kalau mampu berdiri, kena berdiri. Kalau mampu duduk, kena duduk. Kalau duduk pun tak mampu, hanya boleh berbaring, terlentang. Ada orang terlentang. Mengiring pun tak boleh. Ada solat secara terlentang. Dan ada orang yang memang dia paralyzed, dia lumpuh. Dia memanglah terlentang. Tapi semua anggota dia tidak boleh bergerak. Kecuali kelopak matanya sahaja yang boleh bergerak. Maka tak kala itu dia tetap kena solat walaupun hanya dengan menggunakan kelopak matanya sahaja. Dan ada orang, dia koma. Orang nampak dia tak sedar. Tetapi rupa-rupanya dia ni, dalam koma tu dia sedar. Dia nampak orang datang ziarah dia, dia tahu orang bercakap. Dia tahu masa waktu solat bila. Tetapi dia koma, dia tak boleh nak cerita ke orang. Orang nampak dia terbujur kaku. Tetapi diri dia sedar. Maka kalau dia berkeadaan macam tu, walaupun orang tak tahu, dia seorang je tahu sebab dia sedar. Di alam komanya itu, maka dia tetap wajib menunaikan solat dalam keadaan hatinya masih sedar. Begitulah keadaan kita lihat kewajipan solat ni suatu ibadat yang tidak boleh diabaikan sama sekali. Wajib ditunaikan mengikut kemampuan yang ada. Sebab itu saja-saja macam berlaku, ada orang tak apalah, tak selesa lah, nantilah qada lah. Ini tidak, istilah ni tak wujud sebenarnya. Meninggalkan solat dengan sengaja ni tidak wujud sebenarnya. Kalau ditinggalkan juga solat dengan sengaja,
walaupun dengan alasan sakit ke apa ke, maka dia sekurang-kurangnya dia jatuh fasik. Dia jatuh fasik, orang yang melakukan dosa besar. Jadi bayangkan kalaulah dia sentiasa melakukan perkara seumpama itu, maka sentiasalah dia berada dalam dosa besar. Inilah sesuatu perkara yang kita bimbangkan, yang kita risaukan. Sebab apa? Sebab seseorang apabila dia tidak benar-benar mengambil berat tentang solat. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, maka dengan sebab itu kita mengetahui bahawa solat tetap wajib ditunaikan. Cumanya solat cara sakit ni bagaimana? Solat cara sakit ni macam kita sebut mengikut kemampuan dia. Mengikut kemampuan dia. Kalau dia boleh gerakkan badan ketika rokok, maka dia gerakkan. Maka sujud lebih rendah daripada rokok. Kalau dia tak boleh gerak, contohnya solat dengan kelopak mata sebagaimana kita sebut tadi, maka rokok dia pejam separuh, sujud dia pejam sepenuhnya. Itu ini sebagai isyarat. Sebab sekadar itu saja yang dia boleh buat, tetapi dia tetap akan laksanakan solat. Itu keadaannya. Sebab itu ibadat solat ni satu ibadat yang memang tidak boleh dipisahkan langsung dengan kita. Kita sampai waktunya kita kena solat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan waktu solat itu. Allah Taala telah menentukan waktu solat itu dengan jelas, dengan clear. Maka tidak ada alasan untuk kita meninggalkan solat. Ada orang dia tak boleh nak ambil wudu sebab dia sakit, dia duduk hospital. Wudu tak boleh, luka. Maka dia tetap kena solat dengan menggunakan tayamum. Kalau tayamum pun tak boleh juga. Tayamum tak boleh juga, tetap kena solat juga walaupun tanpa bersuci. Dia tak boleh nak wudu pun tak boleh, tayamum pun tak boleh. So macam mana? Adakah dia perlu tinggalkan solat? Kan? Tidak. Solat tetap ditunaikan juga walaupun tanpa wudu. Namun begitu nanti bila sihat dia akan qada semula lah. Yang qada tu qada lah, tetapi solat yang dalam waktu itu mesti ditunaikan mengikut kemampuan yang ada pada waktu itu. Jadi di situ menunjukkan kepada kita walau bagaimana keadaan kita sekalipun, kita tetap wajib menunaikan solat mengikut kemampuan yang ada pada kita. Bagaimana yang kita mampu, begitulah yang kita laksanakan. Contohnya yang banyak pada hari ini, yang ramai ialah orang yang sakit tak boleh berdiri. Itu ramai. Yang solat atas kerusi itu ramai pada hari ini. Tetapi macam yang saya pernah sebut sebelum ini, ada orang dia boleh berdiri tapi tak lama. Dia terus duduk atas kursi. Maka ini satu perbuatan yang salah. Solatnya tidak sah. Sepatutnya dia berdiri dulu untuk bertakbiratul ihram. Kemudian dia tak larat baru dia duduk. Duduk tu pula bukan duduk atas kursi. Duduk di atas lantai. Sebab kalau duduk atas kursi, dia tidak mampu untuk sujud. Dia sujud atas angin saja. Dia tak boleh sujud atas lantai. Sedangkan dia mampu duduk atas lantai, maka dia kena duduk di atas lantai. Itu. Contohnya dia berdiri, sekejap, 2 minit, dia rasa tak larat dah. Dia tangkap pinggang ni. Pinggang dia dah rasa sakit, ngilu. Kalau sakit ni nak khusyuk pun tak boleh kan. Maka pada tak kala itu, dia pun turun duduk sebab tak mampu berdiri. Tapi persoalannya hari ni, ramai orang bila duduk saja, sebut duduk, dia tak duduk atas lantai, duduk atas kursi. Sebab apa? Lebih selesa dia kata. Dia bukan masalah selesa ataupun tidak. Dia masalah kewajipan. Bila mana dia boleh duduk di bawah, dia kena duduk di bawah. Yang duduk atas kursi ni hanya orang yang tak mampu nak turun ke bawah. Contohnya, dia sakit kaki, nak lipat pun tak boleh, sakit. Boleh turun juga, tapi lah kena sakit yang menghilangkan khusyuk dia. Maka tak kala itu, oleh kerana dia nak turun ke bawah tu susah dan sukar, barulah dia duduk di atas kursi. Itu ada sebab-sebab dia. Bukanlah terus duduk atas kursi, tetapi kita dapati ramai hari ini yang dia ambil mudah, dia terus duduk atas kursi. Sedangkan dia mampu duduk di bawah, di atas lantai. Akhirnya, sepatutnya dia sujud macam biasa. Kalau duduk di bawah atas lantai ni, sujud macam biasa. Sujud atas lantai dengan 7 anggota.
tapi oleh kerana duduk atas kursi, dia tak mampu sujud. Sedangkan dia mampu. Jadi maknanya dia telah meninggalkan sesuatu yang telah menjadi kemampuannya. Dia telah meninggalkan sesuatu yang dia mampu untuk lakukan. Maka ini tidak boleh, tidak dibenarkan, bahkan solatnya menjadi batal. Inilah isu-isu yang kita lihat yang banyak juga berlaku. Terutama apabila seseorang itu meningkat usia. Kadang-kadang waktu muda dia tak fikir sangat benda-benda macam ni. Tetapi bila mana meningkat usia, dia akan melihat tentang bagaimana kesakitan itu mula datang. Kesakitan lutut, kesakitan kaki, kesakitan macam-macam penyakit yang ada. Maka kalau dia tidak faham, mungkin dia meninggalkan solat terus. Dia tidak menunaikan solat. Ataupun dia tunaikan solat juga dengan cara yang dia faham, yang tidak bertepatan dengan hukum syarak. Dia pergi, dia terus duduk atas kursi, dia Allahu Akbar, dia solat. Solat fardu. Maka menyebabkan walaupun hari-hari dia solat cantik dari solat itu, tapi rupa-rupanya solatnya batal. Solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia tidak menepati konsep yang ditentukan oleh hukum syarak. Sebab itu Nabi SAW menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Sesiapa yang melakukan amalan yang tidak bertepatan dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW, maka amalan itu rad, rejected, tertolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu, sama-samalah kita pastikan supaya kita dapat melaksanakan ibadah solat dengan sempurna, insya-Allah, berdasarkan ilmu yang kita pelajari. Baik, saya ingin membuka ruang kepada tuan-tuan dan puan untuk bertanya soalan, sebab saya rasa perkara ini perlu dipahami. Kalau tak faham sesuatu, boleh terus bertanya untuk kita dapatkan manfaat daripada perbincangan kita. Jadi dipersilakan teruslah kepada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum. Tadi Ustaz ada cakap ramai orang solat berdiri, betul Ustaz, solat duduk. Betul banyak apa makcik tengok kawan-kawan nak boleh jalan, nak pergi masjid, tapi bila solat tu dia berdiri dulu tu duduk, tak adalah sujud ke bawah tu. Itulah kalau kita nak nasihat pun kan orang marah pula Ustaz. Jadi acik nampaknya kena sakap jugalah bila dah dengar Ustaz cakap macam ni. Terima kasih atas penjelasan Ustaz. Barakallah. Ya, sekiranya contohnya seorang yang macam saya sebut tadi, dia solat berdiri tapi tak boleh berdiri lama, kemudian dia nak sambung dengan duduk, dia kena duduk di atas lantai bagi mereka yang mampu supaya dia dapat sujud macam biasa. Cuma orang yang tak mampu turun ke bawah sahaja, nak duduk bawah langsung tak boleh sebab sakit, barulah dibenarkan untuk duduk atas kerusi. Jadi pastikan supaya kita tidak ambil mudah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak tanya, kalau duduk kat bawah tu kena duduk yang macam kita tahiyat awal ke, tahiyat akhir ke, atau kita boleh selunjuk kaki ke depan ke? Baik. Duduk, yang pentingnya kita duduk. Cara macam mana kita duduk adalah mengikut kemampuan kita. Kalau kita mampu duduk iftirash, duduk macam tahiyat awal tu, kita duduk macam tu lah, itu yang terbaik. Tetapi kalau kita tak mampu, kita hanya boleh duduk bersila contohnya. Tak boleh duduk begitu sakit bersila. Maka kita duduk secara bersila. Jadi maknanya duduk itu mengikut kemampuan kita. Kalaulah kita mampu, ya kita duduk macam iftirash, duduk macam duduk tahiyat awal. Wallahu'ala. Okey, kita baca soalan kat sini. Assalamualaikum Ustaz. Kalau orang yang stroke yang tidak boleh berkata-kata, dia tidak mampu minta tolong untuk mengambil wuduk, jadi adakah ia solat tanpa berwuduk? Baik, seorang yang dia sedar, dia koma tapi dia cakap tak boleh, nak bagi tahu orang ambil wuduk tak boleh, maka pada ketika itu dia tetap menunaikan solat walaupun tanpa berwuduk. Sebab nak menghormati waktu yang berlalu dalam semasa dia sedar itu. Jadi maknanya dia solat juga walaupun tanpa wuduk, bermakna dia tetap mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Mi'raj dia dengan Allah itu berlaku secara berterusan. Begitu. Sebab apa? Sebab
waktu yang berlalu itu tak boleh qada. Solat boleh qada tapi waktu yang berlalu tak boleh qada. Maka dia kena solat juga pada waktu tersebut. Dengan cara dia ada mampu je lah. Walaupun tanpa wuduk dengan hati dia saja. Sebab dia koma kan. Kita nak cakap apa? Begitu. Allahuakbar. Dan kalau pesakit itu tak mampu bergerak sendiri dan dalam keadaan bernajis atau berpakai pampers, adakah dia boleh bersolat dalam keadaan tersebut? Ya, walaupun solatnya tidak sah sebab dia bernajis, nanti dia berhadas dan dia juga tidak bersuci sebagai contohnya. Tetapi macam kita sebut tadi bahawa dia solat juga solat hormat waktu. Solat juga dalam keadaan menghormati waktu tersebut. Kerana waktu tu tak dapat dia qada, maka ditunaikan juga solat. Nanti bila bersih nanti dia qada baliklah. Begitu keadaannya. Allah. Dan daripada penerusiah, mak saya sakit terlantar atas katil. Saya ambilkan wuduk dengan guna spray air pada anggota yang wajib saja. Membersihkan mak hanya guna tisu basah. Bolehkah begitu Ustaz? Dan masa solat saya kena baca niat semua rukun-rukun solat saya kena ingatkan dan ajar sebab kadang-kadang mak saya lupa nak baca. Macam kita ajar anak-anak kecil kita solat. Baik, pertama sekali membersihkan dengan tisu basah itu tidak menghilangkan najis. Itu kita kena ingat. Wet tissue itu nak buang najis boleh tapi dia tak menghilangkan najis. Dia tetap dikira najis. Sebab syarat nak hilangkan najis ni kena mengalirkan air. Jadi kena basuh, untuk menghilangkan najis tersebut. Tak boleh guna wet tissue. Kalau tidak, tak sah lah. Yang keduanya, mak terlantar, dia ambil wuduk untuk mak dengan cara yang lembut, dengan cara yang tidak menyakitkan. Dan mak tu dia akan solat ikut kemampuannya. Ikut dia ingat. Ada kadang-kadang dia dah nyanyuk dah, dia tak ingat. Maka 4 rakaat pun jadi 1 rakaat, itu tak apa, tak ada masalah. Sebab kemampuan dia setakat itu saja. Kita tolong dia ambil wuduk apa semua, dia lah solat ikut kemampuan dia. Tak perlu kita duduk gitu bagi tahu dah satu, tak perlu. Ikut kemampuan dia. So tidak ada masalah setakat dari itu. Okay. Puan Muslihat nak bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada mengalami masalah lutut. Saya boleh diri tapi saya tak boleh duduk. Pertanyaan saya, mana lebih baik saya duduk berlunjur ataupun saya berdiri, kemudian bila untuk rukun yang memerlukan saya duduk, saya akan duduk atas kerusi. Ya, contohnya sujud dan juga tahiyat. Ya Ustaz, itu pertanyaan saya. Mana lebih baik saya berlunjur terus sebab saya bila saya dah duduk, saya memang akan ada masalah untuk berdiri. Itu masalah saya. Baik, kalau solat boleh berdiri, tetapi berdiri itu sebentar. Kemudian tak larat duduk. Duduk bagaimana? Duduk atas kursi atau duduk atas lantai. Macam saya sebut tadi, mampu atau tidak duduk atas lantai. Kalau mampu, berlunjur sekalipun mampu, dan mampu juga untuk sujud macam biasa, tanpa sebarang kesakitan, maka pada ketika itu, dia kena duduk atas lantai. Tetapi kalau kita turun itu menyebabkan berlaku kesakitan pada kita, dan kita melunjuk kaki dan nak sujud pun tetap kita tak mampu, sakit kaki kita, maka tak kala itu boleh duduk atas kursi. Kerana kesakitan itu akan menghilangkan khusyuk kita kalau kita duduk bawah juga. Sebab kaki ni tak boleh bengkok lah, buat operation dan sebagainya. Begitu. Jadi boleh duduk atas kursi pada ketika itu. Tetapi ada orang kadang-kadang dia duduk pun tak mampu, sakit. Nak lipat sikit pun sakit. Maka dia boleh solat secara berdiri daripada awal sampai akhir. Cuma rokok dan sujud dibezakan. Sujud direndahkan daripada rokok. Jadi dia solat secara berdiri daripada awal sampai akhir. Juga boleh dilakukan kerana itulah kemampuan yang ada pada dia. Itu antara cara-cara yang boleh dilakukan. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Okey, silakan Puan Nur Adida. Assalamualaikum Ustaz. Mengenai solat-solat kita yang tertinggal lama-lama tu kan Ustaz, kalau kita dah tak ingat, jadi kita hanya qada yang mana kita ingat dia, yang lama-lama tu kita istighfar saja, minta ampun, boleh ke Ustaz? Baik, yang pertama sekali kita kena bertaubat kepada Allah di atas kesalahan kita meninggalkan solat.
Lalu yang keduanya, kita kena qada. Kita kena qada lah apa yang kita tinggalkan itu. Cumanya kita tidak tahu berapa bilangan yang sebenarnya. Ya. Maka ketika itu kita buat anggaran. Kita buat anggaran berdasarkan pengalaman diri kita kenal diri kita bagaimana. Kita buat anggaran, berdasarkan anggaran itu, kita pun tunaikan qada. Habis-habislah, kata yang lain kita serah pada Allah, kita bertobat sungguh-sungguh kepada Allah. In case qada pun tak habis sampai kita meninggal dunia, moga-moga Allah Ta'ala memberikan ampunan pada kita kerana kesungguhan yang telah kita tunjukkan dalam bertaubat kepada Allah dengan mengqada solat-solat yang telah kita tinggalkan. Jadi kita buat anggaran. Muda-muda dulu kan Ustaz. Kita sentiasa buat qada lah kan. Ya. Terima kasih Ustaz. Saya baca soalan yang seterusnya. Anak lelaki saya pernah aksiden, akibatnya lutut cedera, tak boleh duduk tahiyat awal, tahiyat akhir sebab tak boleh nak bengkok. Sampai sekarang dia solat duduk di kursi berdiri tegak yang mula-mula, rukun yang lain semua duduk atas kursi. Boleh ke Ustaz? Ya, terima kasih. Macam yang disebut sebelum ini ialah pertama dia mampu berdiri, maka dia wajib berdiri. Kemudian kaki nak bengkok tak boleh sebab dia aksiden, masuk besi, tak boleh langsung bengkok, nak turun tak boleh. Maka paling rendah yang dia boleh turun hanyalah pada tahap duduk saja atas kursi saja, maka itulah yang dia lakukan. Rakaat pertama, rakaat kedua nanti dia mampu berdiri, dia berdiri pula. Mampu berdiri saja, dia berdiri. Kalau tak mampu berdiri, barulah dia duduk. Dan sekiranya dia mampu berdiri, okey, dia pun berdiri. Waktu rokok, waktu nak sujud nanti dia pun duduk untuk sujud. Boleh juga. Lepas tu dia bangun berdiri balik untuk rakaat seterusnya. Sebab dia memang tak boleh nak turun dekat bawah. Jadi yang pentingnya dia tunaikan mengikut kemampuannya. Itu. Wallahualam. Daripada Puan Rohaya, mentua saya berjalan boleh tapi bongkok, duduk tak lama, sakit pinggang, alasan dia sejuk, nak ambil wuduk. Macam mana cara solat dia dan boleh ke tayamum? Kalau dia tak boleh ambil wuduk kerana penyakit sejuk yang disahkan oleh doktor memang tak mampu, dia mudarat kalau dia ambil juga air tersebut kerana penyakit dia itu, maka dia diberi rukhsah untuk bertayamum. Dia boleh tayamum. Tapi kalau dia tu kerana sejuk-sejuk, tak suka sejuk saja, kita boleh guna heater. Contohnya panaskan air, boleh je bagi suam-suam sikit, ambil wuduk kan. Jadi pelbagai cara boleh lakukan. Kecuali tak boleh, memang dia tak boleh sejuk langsung, tak boleh memberi mudarat pada tubuh badan dia. Kalau memang tak boleh, kalau memberi mudarat, maka boleh ganti dengan tayamum. Wallahualam. Itu saja soalannya. Lain-lain? Ada tanya soalan lain? Silakan. Saya setakat itu saja Ustaz ya. Okay. Tak ada apa dah. Semua dah jelas. Okay, baik, kita boleh tutup Ustaz ya. Jazakallahu khair Al-Fadhil Ustaz Profesor Madya Dr. Muhammad Suki yang atas pencerahan dan perkongsian ilmu berkenaan dengan cara-cara kita bersolat untuk orang yang sakit dan jelaslah bahawa selagi akal masih ada, maka kewajipan solat tidak tergugur daripadanya. Dan semoga ia sedikit sebanyak dapat membantu memberikan penjelasan dan kefahaman buat kita semua. Dan dari pihak pengurusan dan saya sendiri, mohon maaf jika ada salah bicara pada saya, yang sebenarnya itu hanyalah milik Allah SWT. Dan ucapan terima kasih kepada penjemaah yang sudi luangkan masa hingga ke akhirnya. Dan bagi menangkan majlis ini Ustaz, tutuplah dengan tasbih kafarah dan soal. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Jadi kita mengharapkan agar kita sentiasa memperbaiki solat kita kerana ia merupakan satu kewajipan yang utama dan pertama. Bahkan disebut dalam hadis, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara pertama yang akan dihitung oleh Allah di hari akhirat adalah solat. Maka dengan sebab itu, kita macam mana sekalipun kita kena jaga solat kita. Walau di mana saja kita berada, kita kena jaga solat kita.
Jadi kadang-kadang kita keluar daripada rumah kita berada di luar, kita kata sukar nak solat sebab telekung tak ada. Telekung tak ada sebab kita tidak tutup aurat dengan sempurna. Itu puncanya menyebabkan kita tak dapat nak tunaikan solat kerana tak tutup aurat. Dan kesilapan kita yang perlu diperbetulkan. Kerana jangan abaikan solat begitu sahaja. Kerana solat merupakan ibadah yang imaduddin, tiang agama. Kalau tiang ni runtuh, habislah agama. Jadi moga-moga kita dapat manfaat sedikit perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kekuatan pada kita untuk sama-sama kita mempertingkatkan kualiti solat kita insya-Allah sampai ke tahap yang solat yang diterima di sisi Allah Ta'ala yang menjadi satu aset kepada kita di hari akhirat kelak insya-Allah. Sekadar itu apa yang baik datang daripada Allah. Salah silap saya maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih.